apa tindakan yang kita nak buat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW mesti berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in, mesti ada panduan. Dan yang paling penting, mesti dirujuk kepada para alim ulama kita yang muktabar. Bukan kumpulan yang sering menimbulkan perpecahan, kekeliruan di kalangan umat Nabi SAW. Pencerahan salah faham agama. Pencerahan salah faham agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Pencerahan salah faham agama, episod yang ke-35. Rancangan ni untuk menjelaskan kepada umat Nabi SAW tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang telah disalah fahami ataupun yang telah diubah makna asal dan pemahaman asal kepada sesuatu perkara tersebut yang berkaitan dengan agama. Saya ambil pendekatan untuk menerangkan kepada kita semua berkaitan perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala terima usaha kita ini. Tuan-tuan sekalian, untuk episod yang ke-35 ni, kita bercakap tentang, saya nak bawa kepada tuan-tuan dua tiga kisah berkaitan kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Dia macam ni, ada satu kumpulan hari ni yang selalu saya sebut kumpulan radikal, yang selalu menghuraikan agama ni dengan cara yang menyeleweng. Bila hari ni kita tunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, dia kata ghulu, dia kata melampau. Saya nak bawa kepada tuan-tuan semua, nak tunjuk bagaimana satu kumpulan yang tidak pernah ada seperti mereka ini. Kumpulan ini namanya sahabat. Imam Ibn Hisham dalam kitabnya yang terkenal, Sirah Imam Ibn Hisham, dia kata, walan yastati'a ahadun ba'dahum, tidak akan mampu sesiapa pun selepas sahabat, an yaf'ala mithla ma fa'alu, untuk mencintai Rasulullah seperti sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa 3-4 kisah kali ini daripada ratusan kisah yang kalau kisah ini dibentangkan kepada kumpulan radikal Islam hari ini yang ada ni di Malaysia dan di seluruh dunia, nescaya mereka akan tuduh sahabat sebagai ghulu dan juga ta'assub. Tapi kita tengok macam mana para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan generasi yang paling hebat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kepada diri mereka, ayah dan ibu mereka, melebihi kecintaan kepada anak-anak dan suami mereka. Kisah yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hisham dalam kitab Sirah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah. Seorang wanita Ansar, sahabiyah, dalam satu peperangan Uhud. Wanita ni daripada Bani Dinar. Perang Uhud, selesai perang Uhud, ramai syuhada di kalangan sahabat. Antara yang mati syahid ialah ayah kepada wanita tadi, abang atau adik beliau radhiyallahu an, dan juga suami dia. Tuan-tuan, perang, ayah meninggal, abang atau adik meninggal, suami meninggal. Tiga-tiga ni serentak. Tuan-tuan yang pernah kehilangan ayah, dia faham macam mana kehilangan ayah jadi perasaan kita. Kehilangan suami yang kita sayang, kehilangan anak ataupun adik yang kita sayang.
Tiga-tiga ni meninggal dalam satu peristiwa, iaitu perang Uhud. Ditanya, bila orang main bagi tahu kat sahabiyah ini tentang keluarga terdekat lah, ni bukan bapa saudara, 3 pupu, suami, adik dan juga ayah. Orang main bagi tahu kat dia. Bila orang main bagi tahu kat dia bahawa umat Islam menghadapi keadaan yang getir di dalam perang Uhud, ada ura-ura kabar angin yang dalam perang Uhud bahawa Rasulullah meninggal. Orang main beritahu kat dia. Wanita ni, nak tengok kecintaan sahabat. Dia kata, macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang main cerita kat dia suami dia, ayah dia dan adik dia. Tapi dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi macam mana? Dia bukan dia tanya Rasulullah, dia tanya sahabat, bagaimana keadaan Rasulullah? Sahabat pun bagi tahu Rasulullah selamat. Aku nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berita ayah meninggal, balik jauh lah. Orang ayah dah meninggal apa semua, balik rumah berlari tengok jenazah ayah. Bergetar badan, bergetar. Mulut tak boleh nak ungkap kataan apa, ayat mata berjujuran laju. Saya pun pernah hadap keadaan begitu. Tetapi kisah ni, ada ratusan kisah cinta sahabat kepada Rasulullah. Dan itulah cinta yang hakiki, cinta yang sebenar yang dituntut oleh Islam. Bila wanita ni dapat berita 3 orang terdekat dengan dia meninggal, rupanya kasih dia dengan Rasulullah lebih tinggi. Ini iman yang ada pada zaman tu yang tak ada pada zaman hari ni, yang dimiliki oleh sahabat. Maka orang habang kat dia pun tanya Rasulullah, dia nak tengok Nabi. Dia kata, aku nak tengok Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah okey, Rasulullah selamat. Aku nak tengok Nabi. Sampailah aku tengok Nabi, aku nak pastikan bahawa Nabi betul-betul selamat. Orang pun tunjuk dekat wanita sahabiyah daripada Bani Dinar ni. Akhirnya pun dia pun berjalan, dia melihat Nabi dengan mata kepalanya sendiri. Nabi pun selamat. Dia kata, kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah yang aku hadap selepas melihat kamu sihat dan selamat, wahai Rasulullah, musibah-musibah lain menjadi jalal, jadi hayyin, saghirah, jadi ringan. Radhiyallahu anhum. Sebab tu Abu Sufyan radhiyallahu an, ketika ditanya dan ketika melihat sahabat-sahabat yang duduk keliling Nabi, yang khidmat ke Nabi ni, yang kasih ke Nabi, yang bersama dengan Rasulullah SAW dalam perjuangan menyebarkan Islam, dia kata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok satu kumpulan yang mencintai satu orang yang lain seperti mana cinta dan kasihnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Dalam hadis Bukhari, kisah yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni tabi'in, tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia jumpa dengan sahabat Nabi nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia kata, aku ada sebahagian rambut Nabi. Ibnu Sirin tabi'in ni, dia kata kat sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, dia kata, aku ada ambil beberapa helai rambut Nabi. Kami dapat daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas terkenal penyimpan barang-barang peribadi Nabi, tongkat, selipar, periuk, jubah, rambut Nabi SAW. Jadi Sayyidina Anas ibn Malik bagi beberapa kepada seorang tabi'in kibar, tabi'in yang hebat lah, nama Ibnu Sirin, bagi. Maka Ibnu Sirin satu hari dia cerita dekat Abu Ubaidah bin Jarrah bahawa dia dapat beberapa helai rambut
Anas bin Malik bagi. Apa kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat ni, sahabat Abu Ubaidah ni. Dia kata, sungguh la an takuna 'indi sya'aratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sehelai rambut Nabi kalau ada dekat aku, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sehelai rambut Nabi kalau ada dalam simpanan aku, kata Abu Ubaidah, lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi rambut Nabi ni ada ke tak ada 20-24 ni? Ada. Tetapi setiap rambut Nabi itu di mana ia disimpan, kita kena pastikan yang tu adalah rambut betul Nabi. Ada sanad dia, ada perakuan daripada para ulama mu'tabar yang beritahu itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Dan kalau kita tengok kitab sirah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis, banyak dimuatkan dalam kitab-kitab sirah. Nabi kalau ambil ayat semayang, sahabat ambil ayat ke Nabi, Nabi pun wuduk, hampir air itu tidak tumpah dan jatuh ke tanah. Hampir air itu tidak jatuh mercik ke bawah. Ditadah oleh ramai sahabat, bukan seorang dua. Berkumpulan sahabat datang, duk tahan ayat di bawah. Rulu teruk tu. Nampak tu macam ta'asub teruk sahabat ni. Tuan-tuan tengok kisah-kisah, ratusan kisah kita boleh bawa. Kalau kisah-kisah ni dibentangkan kepada kumpulan radikal hari ni yang ada di Malaysia dan di mana-mana ni, mereka akan kata sahabat ni melampau. Ini adalah cinta yang dibenarkan, tapi dia kena kontak tu. Bukan sampai ke tahap menyembah, tetapi begitulah kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Al-Imam Bukhari riwayatkan hadis, "Idza tawadda'a an-nabiy SAW kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi." Jika Nabi berwuduk, sahabat-sahabat berebut air wuduknya, bahkan mereka hampir saling berebut-rebut antara satu sama lain. Bertolak-tolak sahabat nak ambil ayat, tahan ayat bawah tu. Dan adakah ambil ayat tu hanya dibenarkan mengambil air daripada Rasulullah SAW sahaja? Kata Al-Imam Nawawi, apa yang dilakukan oleh sahabat itu namanya tabarruk, mengambil barakah. Tabarruk, mengambil barakah daripada Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi, perkara itu diharuskan, iaitu mengambil barakah daripada lebihan wuduk ataupun makan ataupun pakaian orang-orang saleh. Orang saleh ini disebut oleh para ulama banyak. Imam Ibn Hajar sebut, Al-Imam Nawawi pun sebut, banyak disebut oleh ulama-ulama besar dunia dalam kitab-kitab mereka. Dan kisah yang terakhir untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk kita tidak mudah menuduh orang sebagai syirik, tidak mudah menuduh orang dengan melampau, kerana benda ni ada sandarannya. Dan yang terakhir sekali ialah tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Satu hari Nabi berbekam. Kemudian datang Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Zubair ibn Awam. Bila Nabi dah selesai bekam, Nabi kata, "Ya Abdullah," Nabi panggil Abdullah, "Idhhab bihadha ad-dam fa ahriqhu haitsu la yaraka ahad." Ambil darah ni, darah bekam Nabi, tuang dia di satu tempat yang siapa-siapa pun tak nampak. Letak darah ni, tuang darah ni di satu tempat, sembunyikan daripada orang. La yaraka ahad, tempat yang orang tak nampak, sembunyikan darah ni, tuang tempat orang tak nampak. Maka kata Abdullah bin Zubair, aku pun bawa darah tu. Bila aku pergi jauh sikit, aku minum darah tersebut. Selepas daripada itu, aku mendatangi Rasulullah SAW kembali. Dia pergi jumpa Nabi balik.
Lalu Nabi pun tanya, "Ma sana'ta ya Abdullah?" Tadi hang buat apa, wahai Abdullah? "Ma sana'ta ya Abdullah?" Kamu buat apa tadi, wahai Abdullah? Tengok Rasulullah, subhanallah. Abdullah pun jawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Dia minum darah Rasulullah. Kemudian bila Nabi tanya, dia kata, "Aku telah sembunyikan darah itu di tempat yang orang tak boleh tengok." Betul ya? Dia tak bohong. Dia minum. Betul jawapan Abdullah. Tak ada siapa boleh tengok. Apa jawab Nabi? Seolah-olah Nabi tahu. Nabi kata, "La'allaka syaribtahu." La'allaka syaribtahu. Nabi kata, jangan-jangan hang minum ke darah tu, wahai Abdullah? Abdullah pun jawab, "Ya, aku telah meminumnya." Dan Nabi tidak mengherdik, tidak memarah, tidak menegur. Itu sebagai kesalahan daripada Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan sekalian, ulama bahas hadis ni. Hadis ni dhaif, tetapi kata para ulama hadis, lahu syawahid yuqawwih. Dia ada syawahid hadis-hadis lain yang menyokong, yang menguatkan jalur sanad hadis ini, yang diriwayatkan dalam Al-Mustadrak, kitab hadis Imam Hakim. Kata para ulama, darah ni kan najis. Kenapa Abdullah bin Zubair buat perangai ghulu macam tu? Contoh, kata para ulama, ada beberapa pendapat berkaitan darah Rasulullah. Yang pertama, darah Nabi suci, dan ia termasuk dalam pengkhususan kepada Nabi SAW. Nabi saja, orang lain tak boleh. Yang ni untuk Nabi sahaja. Dan para ulama berhujjah bahawa sucinya darah Rasulullah dengan kisah Abdullah bin Zubair. Hal ni disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra. Disebutkan juga oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah dalam Asy-Syifa, dan disebutkan juga oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dan pendapat yang kedua, bahawa darah Rasulullah adalah najis, sama macam darah manusia lain. Ini pendapat yang kedua. Ini kerana perbuatan Abdullah bin Zubair minum tu dilakukan tanpa pengetahuan Nabi. Nabi suruh, kata kumpulan ulama kedua, Nabi suruh buang, bukan suruh minum. Tapi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu minum. Adapun perbuatan Abdullah bukannya arahan daripada Nabi, bahkan ia datang daripada diri Abdullah sendiri. Jadi kita dapat faham daripada sini, yang pertama, kasihnya sahabat radhiyallahu anhu kepada Nabi. Tidak ada generasi selepas sahabat yang mampu mengasihi Rasulullah seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3-4 kisah daripada ratus kisah yang ada. Jadi kita jangan mudah menghukum orang syirik, jangan mudah menghukum orang melampau-melampau. Sebab sahabat radhiyallahu anhum ajar kepada kita kisah-kisah yang sangat luar biasa. Tetapi apa-apa tindakan yang kita nak buat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW mesti berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in. Mesti ada panduan. Dan yang paling penting, mesti dirujuk kepada para alim ulama kita yang muktabar. Bukan kumpulan yang sering menimbulkan perpecahan, kekeliruan di kalangan umat Nabi SAW. Semoga apa yang saya sampai ni dapat jadi panduan kepada kita semua untuk menjadi umat Nabi yang sederhana dalam menjalankan Islam ya dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan salaf